Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat, para penonton, para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bermohon Allah Taala melimpahkan karunia dan barakah daripadanya kepada kita. نواصل قراءتنا في كتاب النبأ العظيم للشيخ محمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى، وتوقفنا في المرحلة الثالثة. توقفنا عند قول أو مبحث المرحلة الثالثة، وهذه المرحلة نعم هنا أيوة قرأنا شيئا. يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن حالة النبي صلى الله عليه وسلم عند مجيء أو عند نزول الوحي إليه. Marhalah yang ketiga, macam kita kata, musannif rahimahullah ta'ala nak bawa kita melihat kepada sumber Al-Quran itu, mencari bukti daripada mana Quran itu datang pada keadaan Al-Quran itu sendiri, dan yang pertamanya ialah keadaan Nabi SAW. Bagaimana keadaan Nabi SAW ketika wahyu turun kepadanya? Menurut pandangan musannif rahimahullah, situasi ini memberikan kita gambaran yang jelas, ya, memberikan kita petunjuk, memberikan kita dalil berkenaan dengan status Al-Quran itu dan sumbernya, ya. Jadi dia dah cerita bagaimana kita dah baca hari itu keadaan wahyu itu turun. Sehingga kan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala bila dia mulakan kitabnya Kitab Sahih, dia masukkan yang pertama sekali ialah Bad'ul Wahyi, permulaan wahyu, ya, mengatakan bahawa ilmu itu berpunca daripada wahyu, dan menjelaskan kepada kita bagaimana keadaan Nabi SAW datangi wahyu, kerana hakikatnya situasi wahyu itu datang kepada Nabi SAW, ya, keadaan Nabi ketika menerima wahyu itu membuktikan kebenaran bahawa wahyu itu datang daripada Tuhan Azza wa Jalla, ya, kerana kita dapati setiap orang yang mendakwa mendapat ilmu-ilmu ghaib ini, dia ada keadaan tertentu, ya, keadaan ketika benda itu, ilham itu datang kepada dia. Ada kita kalau orang tu nak mereka cerita, nak menipu, kita nampak gaya dia tengah duk mereka cerita tu, sebelum dia nak bercakap tu macam mana dia duk fikir. Orang nak tulis syair macam mana keadaan dia. Dia ada keadaan-keadaan yang menunjukkan bahawa seseorang itu sebenarnya mendapat ilmu itu daripada dalaman pemikiran dia, atau disampaikan kepada dia, dan siapa yang menyampaikan kepada dia. Dia kata, فلننظر الآن في هذه الظاهرة، هل كانت شيئا متكلفا مصنوعا وطريقة تحضيرية يستجمع بها الفكر والروية، أم كانت أمرا لا دخل فيه للاختيار؟ وإذا كانت أمرا غير اختياري، فهل كان لها في داخل النفس منشأ من الأسباب الطبيعية العادية كباعثة النوم، أو من الأسباب الطبيعية الشاذة كاختلال القوى العصبية، أم كانت انفعالا بسبب خارجي منفصل عن قوى النفس؟ Dia kata kita perhati sekarang pada keadaan fenomena Nabi SAW ini sewaktu didatangi padanya wahyu, ya. Adakah keadaan Nabi yang kita dah sebut itu sesuatu yang dibuat-buat untuk ataupun cara seseorang untuk memfokuskan pemikiran, ataupun dia ada perkara yang bukan pilihan, tidak dapat dielak, ghair ikhtiyari? Dan jikalau ianya perkara yang bukan ikhtiari, sudah tu jawapannya yang kedua.
Nabi SAW tidak ada pilihan. Benda tu jadi tiba-tiba. Tak, bila wahyu datang tiba-tiba Nabi berpeluh-peluh. Ya. Itu tiba-tiba dengar bunyi dekat muka Nabi macam bunyi lebah. Ya. Ini benda yang bukan Nabi boleh buat-buat. Benda bunyi itu bukan datang daripada mulut Nabi SAW. Bukan Nabi yang buat bunyi lebah tu. Ya. Dan sahabat ada hadir ketika itu. Ya. Tiba-tiba paha Nabi jadi berat. Macam mana Nabi nak buat bagi berat? Dan Nabi tak tekan pun paha. Ya, Nabi tak tekan pun paha dia ke paha sahabat itu. Macam kita tekan. Jadi berat. Ya. Kenapa jadi begitu? Keadaan yang sebegitu rupa bukan keadaan yang berlaku dengan pilihan Nabi SAW. Dia adalah keadaan yang di luar daripada iradah. Luar daripada ikhtiar. Kalau kita dah setuju bahawa ia keadaan yang bukan berlaku dengan pilihan dan usaha Nabi SAW, adakah keadaan ini disebabkan sesuatu dalaman yang tabi'i? Ya? Sebab dalaman badan manusia sendiri, perubahan keadaan dalaman badan manusia seperti kerana mengantuk, ataupun sebab-sebab tabi'i yang ganjil, yang janggal, seperti kerana kerosakan pada saraf dan sebagainya, atau kerana ianya memberikan reaksi kepada sebab luaran yang terpisah daripada dirinya. Apakah sebab punca Nabi jadi begitu? Adakah disebabkan tubuh dalaman Nabi sakit ke apakah menyebabkan Nabi jadi macam itu? Atau kerana tubuh badan Nabi sedang bertindak balas dengan satu ejen luar yang sangat berbeza, ya, yang datang kepada Nabi SAW untuk menyampaikan wahyu sehingga menjadi keadaannya begitu rupa. Kita dapati dari sudut kajian sudah tentu kejadian itu mustahil ianya adalah kerana sebab-sebab dalaman tubuh badan, kerana sakit atau sebagainya. Ya. Wa inna nazratan wahidatan nulqiha ala anasir hadhihi adh-dhahirah لتهدينا إلى أنها لا يمكن أن تكون صناعة وتكلفا وبخاصة لو تأملت تلك الأصوات المختلطة التي كانت تسمع عند الوجه النبوي الشريف. وأيضا لو كانت صناعة وتكلفا لكانت طوع يمينه فكان لا يشاء يوما أن يأتي بقرآن جديد إلا جاء به من هذا الطريق الذي اعتاده في تحضيره. وقد علمت أنه كثيرا ما التمسه في أشد أوقات الحاجة إليه وكان لا يظفر به إلا حين يشاء الله. Jadi dia kata sekali pandang, sekilas pandang pun kita dah tahu bahawa keadaan yang berlaku kepada Nabi SAW ni bukan keadaan ikhtiariah. Bukan keadaan yang berlaku dengan perbuatan usaha Nabi SAW. Ya. Kerana terutamanya kalau kita kaji, bila datang wahyu itu, dengar pada wajah Nabi itu bunyi dawi kadawi nahl. Bunyi seperti bunyi lebah. Kan? Bunyi vibrant itu. Adakah itu boleh dibuat-buat? Tidak boleh. Dan jelas sahabat tu ada tengok, bukannya benda tu dia duduk seorang dalam bilik, depan sahabat ramai. Kan? Tiba-tiba berpeluh-peluh dari Nabi SAW. Ya. Adakah itu berlaku seorang-seorang dia? Tak, depan orang. Dan jikalau ianya benda yang boleh dibuat-buat, tentulah Nabi boleh buat bila-bila masa. Maknanya kalau ini adalah cara untuk Nabi dapat ilham nak susun Quran. Kan ada orang macam-macam lah. Ada orang ahli syair, tulis puisi. Dia mungkin kena buat something. Sambil-sambil dia buat benda tu akan datang ilham. Ada orang kena duduk lepak kedai kopi. Ada orang kena jogging. Ada orang macam-macam lah. Kan? Masing-masing nak dapat idea ni macam-macam. Kan? Jadi adakah perbuatannya itu untuk mendapat idea dalaman supaya dia boleh reka ayat Quran? Kalau itu adalah memang cara dia nak fokus pemikiran dia untuk dia nak susun ayat Quran, nak reka sendiri daripada dalaman pemikiran dia, maka dia tak perlu tunggu waktu tertentu.
Dia boleh buat bila-bila masa. Kan? Tetapi kita dapati ada waktu-waktu yang Nabi perlukan penjelasan segera. Sahabat perlukan bimbingan daripada ayat Quran dengan segera, tetapi Nabi kena tunggu dalam beberapa tempoh sampai ada sahabat yang main tanya soalan, tunggu punya lama Nabi tak jawab. Dah nak balik, nak patah balik dah, baru Nabi kata, pergi cari balik orang tadi mai. Kan? Jadi maknanya benda tu bukan benda yang boleh dibuat-buat. Fahiya idzan hal ghairu ikhtiyariyah. Jadi dia adalah keadaan yang bukan berlaku dengan pilihan, bukan dengan sengaja Nabi SAW. ثم إننا نرجع البصر كرة أخرى فنرى البعد شاسعا بينها وبين عارض السبات الطبيعي الذي يعتري المرء في وقت حاجته إلى النوم، فإنها كانت تعروه قائما أو قاعدا وسائرا أو راكبا وبكرة أو عشيا وفي أثناء حديثه مع أصحابه أو أعدائه، وكان تعروه فجأة وتزول عنه فجأة وتنقضي في لحظات يسيرة لا بالتدريج الذي يعرض للوسنان، وكانت تصاحبها تلك الأصوات الغريبة التي لا تسمع منه ولا غيره عند النوم. وبالإجمال كانت حالا تبين حال النائم في أوضاعها وأوقاتها وأشكالها وجملة مظاهرها. Kalau nak kata ini adalah sebab-sebab tabi'i tubuh badan kerana manusia tu tengah mengantuk ataupun nak terlena, nak tertidur, nak terlelap, kita kata tak pernah jumpa orang nak tidur macam tu. Nah. Apatah lagi ada bunyi pula, dan benda ni jadi dekat Nabi SAW tiba-tiba, sama ada Nabi tengah duduk, berdiri, berjalan, menunggang dengan sahabat dia atau dengan musuh dia, tak kira. Dan jadi tiba-tiba, hilang tiba-tiba. Dan dia dalam waktu yang sekejap. Sangat pantas. Sebab nama pun Al-Wahyu. Al-Wahyu ni Al-Ilhamus Sari'il Khafi. Ilham yang cepat dan tersembunyi. Jadi secara jelasnya dia adalah keadaan yang tak boleh kita nak kata ini keadaan tabi'i manusia ketika dia mengantuk atau sebagainya. Fahiya idzan 'aridun ghairu 'adi. Oleh itu dia bukanlah keadaan yang biasa, bukan fenomena natural yang berlaku pada tubuh badan manusia, tidak. ثم نرى المباينة التامة والمناقضة الكلية بينها وبين تلك الأعراض المرضية والنوبات العصبية التي تصفر فيها الوجوه وتبرد الأطراف وتصطك الأسنان وتتكشف العورات ويحتجب نور العقل ويخيم ظلام الجهل، لأنها كانت كما علمت مبعث نمو في قوة البدن وإشراق في اللون وارتفاع في درجة الحرارة، وكانت إلى جانب ذلك مبعث نور لا ظلمة ومصدر علم لا جهالة، بل كان يجيء معها من العلم والنور ما تخضع العقول ولحكمته وتتضاءل الأنوار عند طلعته. طيب. Okey, nak kata mungkin Nabi ni kena penyakit sawan. Adakah keadaan Nabi ketika dapat wahyu ni sawan? Seizure? Tidak. Kalau sawan lain, gigi terketak-ketak kan, jatuh melupuk, habis terbuka aurat apa semua, kan? Dan mana ada orang lepas daripada kena sawan tiba-tiba dia bangkit, dia cerita, bagi penyelesaian kepada masalah kita? Mana ada, kan? Dia akan jadi letih, tak bermaya, kan? Kena berubat. Jadi dan benda itu bukan benda yang apa kita kata boleh hilang sendiri. Dia perlukan bantuan orang, kan, dan sebagainya. Boleh tergigit lidah sampai putus, kan? Jadi orang kata apa, jauh beza lah. Kalau kita nak tuduh ini sawan, ini apa, jauh beza. Sama sekali tidak sama, kan? Kalau kata nak kata menurun pakai jin, pakai setan, ya, beza. Kalau orang menurun, dia bercakap ketika itu.
Tapi Nabi SAW masa tengah jadi benda tu, dia tak bercakap. Kemudian dia yang sampaikan dengan suara dia, dengan lisan dia sendiri. Bukan macam orang menurun. Orang menurun masa dia tengah tak ingat tu, dia bercakap dengan bahasa pelik-pelik. Kan? Suara pun tukar jadi suara lain. Kan? Tu menurun. Kan? Jadi maknanya keadaan Nabi SAW ni bukan menurun macam Tok Bomo, macam Tok Pawang. Ada? Ha nahnu ulai qad kidna nasil. فلتقف بنا وقفة يسيرة لنرى مبعث هذا الضوء الذي كان يبدو حينا ويختفي أحيانا من حيث لا يد لصاحبه في ظهور ولا في اختفائه. هل عسى أن يكون منبعثا من طبيعة هذه النفس المحمدية؟ Dia kata kita dah hampir nak sampai kepada jawapan dan konklusi yang konklusif. Ya. Yang konkret, konklusi yang konkret. Tetapi dia kata kita pause kejap. Kita jeda sebentar untuk kita melihat punca timbulnya cahaya yang kadang-kadang timbul dan selalunya tak jadi ini, yang tidak ada usaha daripada tuan badan yang berlaku kepadanya, sama ada ketika dia jadi ataupun nak berhenti. Adakah boleh jadi ianya kerana tabiat Nabi Muhammad itu secara khusus? إذن والله لكان خليقا أن ينبعث منها أبدا ولا كان أحق بأن ينبعث منها في حال اليقظة العادية والروية الفكرية أكثر مما ينبعث منها في تلك اللحظات اليسيرة حينما تغشيها هذه السحابة الرقيقة التي قد تشبه السنة أو الإغماء. فلابد إذن أن يكون وراء هذه السحابة مصدر نوراني يمد هذه النفس المحمدية بين آن وآن فيسمو بها عن أفق شعورها المحدود ويزودها بما شاء الله من العلوم ثم يرسلها إلينا محملة بهذه الشحنة العلمية إلى أن يلاقيها مرة أخرى. وكما آمن الناس بأن نور القمر ليس مستفادا من ذاته وإنما هو مستفاد من ضياء الشمس لأنهم رأوا اختلاف نوره تابعا أبدا لاختلاف مواقعه منها قربا وبعدا، فكذلك فليؤمنوا بأن نور هذا القمر النبوي إنما كان شعاعا منعكسا من ضوء تلك الشمس التي يرون آثارها وإن كانوا لا يرونها. نعم إنهم لم يروها بعينهم طالعة في رابعة النهار ولم يسمعوا صوتها بآذانهم جرسا مفهوما وكلاما يفقه الناس، ولكنهم كانوا يرون قبسا منها في الجبين وكانوا يسمعون حسيسا حول الوجه الكريم وإن في ذلك لهدى للمهتدين. Allahu Akbar. Ayat dia sedap. Kalau baca dalam bahasa Arab tu sedap. Ya. Kalau terjemah tu dia tak sedap lah. Kan? Dia kata kalaulah ini adalah tabiat Muhammad semata-mata, maka tentulah benda ni akan jadi lebih kerap. Dan akan jadi tak kira masa. Dan tentulah dia akan jadi pada waktu ketika dia tengah berfikir atau tengah duduk bersembang, ketika dia tengah dalam keadaan sedar, lebih banyak berlari daripada ketika dia diam. Kadang-kadang benda tu jadi tiba-tiba tanpa dia boleh kawan. Ya. Jadi kita dapati bahawa satu-satunya penjelasan yang ada di sebalik kejadian ini adalah ianya datang daripada sumber luar. Satu masdar cahaya yang membekalkan kepada jiwa Muhammad ini dari masa ke semasa, yang mana keadaan itu menyebabkan dia naik melebihi daripada keadaan kesedarannya yang terhad. Lalu Allah Ta'ala membekalkan kepadanya pada waktu itu dengan pelbagai ilmu pengetahuan, hikmah, panduan, petunjuk kepada manusia, yang mana kemudiannya dia akan sampaikan kepada kita. Seperti mana orang percaya bahawa cahaya bulan bukan daripada dirinya sendiri tapi daripada pantulan cahaya matahari, berdasarkan mereka melihat kepada perbezaan menyerlahnya bulan dan tidak. Kadang-kadang dia gelap, kadang dia cerah, dia berubah fasa bulan itu bergantung kepada kedudukannya dengan matahari. Tak, pasal apa kita tahu macam mana kita tahu kata cahaya bulan itu pantulan pada matahari? Pasal kita tengok bulan ni berubah kemunculan dia di langit, yakni sinaran dia berbeza-beza berdasarkan kedudukan dia dengan matahari. Jadi kesimpulan yang kita dapat apa dia? Bahawa dia memantulkan cahaya matahari.
Sebab itulah kadar cahayanya berbeza dari apabila berbeza sudut pantulan. Maka demikianlah kita kena percaya bahawa apa yang datang daripada diri Muhammad SAW ini bukanlah benda dalaman dirinya, tetapi dia memantulkan, reflection, cahaya yang datang kepadanya, cahaya wahyu ilahi yang datang kepadanya, dan dia hanyalah memantulkan, dia hanyalah menyampaikan kepada kita. Hiya idzan quwwatun kharijiyah. Oleh itu, jawapan yang tidak ada pilihan lagi, kejadian yang berlaku ini adalah reaksi kepada sesuatu kekuatan yang luaran, bukan dalaman diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annaha la tattasilu bihadhihi an-nafs al-muhammadiyah illa hinan ba'da hin, wa hiya la mahala quwwatun 'alimah li'annaha tuhi ilaihi 'ilma. Kerana apa? Dia tidak sentiasa berhubung dengan diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lagi kita kena kata bahawa kekuatan yang berhubung dengan Nabi ini adalah kekuatan yang sangat berilmu. Kerana dia sampaikan wahyu yang mengandungi ilmu-ilmu yang kita kata menjangkau kecerdikan segala manusia. Wa hiya quwwatun a'la min quwwatihi li'annaha tuhdithu fi nafsi wa fi badanihi tilka al-athar al-'azimah. Dan mestilah yang datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini satu benda, satu entiti yang sangat kuat, sehingga bila dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badan Nabi jadi macam keadaan yang begitu rupa sehingga berpeluh-peluh, jadi berat. Ini kedatangan malaikat. Subhanallah, bayangkan malaikat Jibril yang main dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sebelah sayap dia boleh menutup seluruh ufuk langit. Sebelah sayap. Ya. Betapa besarnya malaikat Jibril ini alaihissalam. Ya. Sehingga kan para ulama kata malaikat Jibril ini bila dia masuk ke dalam alam bumi, alam sufli, alam bawah, dia kena mengecut. Ya. Dia tidak boleh masuk dalam rupa dia yang sebenar. Kalau malaikat Jibril hantam bumi dalam rupa dia yang sebenar, pecahlah bumi ni, tak muat. Ya. Jadi bayangkan Jibril alaihissalam yang begitu besar, yang begitu gagah perkasa, ya Allah Ta'ala sifatkan dia dalam Al-Quran. Allamahu syadidul quwa dhu mirratin fastawa. Yang mengajarkan kepada Muhammad itu adalah malaikat yang sangat gagah dan kuat, yang sangat indah dan sempurna kejadian. Subhanallah. Wahia quwwatun khayyiratun ma'sumah. Demikian juga kekuatan yang datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entiti yang datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ialah kekuatan yang baik, yang tidak ada salah, tidak ada cacat celah. Li'annaha la tuhi illa al-haq wa la ta'muru illa ar-rushd. Kerana yang dia sampaikan itu semua yang benar-benar dan perintahnya semuanya adalah perintah yang benar. فلا جرم أنها لا تكون قوة طائشة شريرة كقوة الجن والشياطين إذ ما للجن وعلم الغيب. Bukannya seperti datangnya jin dan syaitan yang suruh manusia buat benda pelik-pelik, benda yang tak waras, tak masuk akal. Kita pergi kat tok bomor, dia menurun, guling-guling atas rantai, lepas tu dia suruh kita cari benda yang tak masuk akal. Cari telur ayam jantan, kan? Yang sekian-sekian, ayam jantan tu kena hitam, kena sekian, kena gini, kena gitu, kan? Benda tak masuk akal, benda yang tak logik, kan? Itu wahyu syaitan. Ilham ni, ya. Kita kena minta lindung kepada Allah Ta'ala. Kita dalam tubuh badan manusia ni sendiri, tuan dan puan, Nabi SAW beritahu, dalam jiwa kita ini ada dua tumpuk. Satu tumpuk untuk syaitan, satu tumpuk untuk malaikat. Malaikat itu memberikan kita bisikan-bisikan yang baik, dan syaitan itu memberikan bisikan-bisikan yang buruk. Itu kita kena hati-hati. Kata Nabi SAW beritahu bahawa hadis palsu ini, ya, berpunca daripada syaitan. Kita cakap benda tak logik, benda tak masuk akal, benda yang di luar daripada hukum
yang Allah Ta'ala telah tetapkan bagi alam ini yang sempurna, yang sejahtera. Kan? Subhanallah. Itu yang kadang-kadang cakap apa, ya, cakap benda pelik-pelik, kan? Itu punca dia adalah kerana ilham daripada syaitan. Dan kita kalau dah rajin sangat cakap bohong, macam Nabi SAW kata, tidak lekang seorang hamba itu wala yazalul abdu yakzibu wa yataharra al-kadhib. Dia bercakap bohong dan berusaha untuk bercakap bohong. Suka dia buat cerita dongeng, reka cerita. Sehingga ditulis di sisi Allah sebagai kadzaban. Dia sebagai orang yang pendusta. Dan menjenguk orang cakap benar. Dan apa yang berlaku bagi orang yang macam ini, dia akan didampingi. Orang yang cakap benar didampingi oleh malaikat yang akan menyampaikan kepadanya ilham-ilham yang baik. Ya? Yang kita namakan sebagai kasyaf, zauq, ya? Yang betul, yang benar. Ya? Dan kalau dia itu orang yang jenis yang taharral kadhib, yang sentiasa mencari yang dusta, yang dongeng, yang khurafat, yang mendampinginya juga adalah yang jenis itu. Yang jenis sama, syaitan akan menguasai dan akan membisikkan kepadanya cerita-cerita bohong, cerita-cerita dongeng, cerita-cerita dusta, amalan-amalan khurafat. Sebab itulah para ulama tasawuf dah pesan, ya, kalau kita ni datang kepada kita ilham, zauq, kasyaf, bentangkan ia kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan bentang Quran dan Sunnah pada ilham, zauq dan kasyaf. Zauq dan kasyaf itu yang kena diukur dengan Quran dan Sunnah. Ya. Jadi itu kita kena hati-hati sebab kita ni semua ada sentiasa, ya, diberikan oleh Allah Ta'ala malaikat dan syaitan yang sentiasa membisikkan kepada kita ilham, kasyaf dan zauq. Ya. Tapi mana yang nak menang? Adakah kita lebih banyak dengar ilham yang baik daripada malaikat, atau kita lebih banyak dibisikkan benda-benda buruk oleh syaitan? Itu bergantung kepada amalan kita. Dan sejauh mana kita mengikut Al-Quran dan Sunnah, mengikut petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendahulukan ajaran Al-Quran dan Sunnah berbanding daripada apa yang kita rasa. Jadi itu perkara yang kita kena jaga, kan? Sebagai kita ahli sunnah wal jamaah, bahkan boleh kata semua orang Islam tidak mengingkari bahawa masadirul ma'rifah, sumber pengetahuan, bahkan Ibn Qayyim rahimahullah masukkan ilham, zauq dan kasyaf ini sebagai tingkatan daripada hidayah. Bila dia mentafsirkan ihdinas siratal mustaqim, itu tingkatan-tingkatan hidayah. Di antara hidayahnya ialah ilham, kan? Di antaranya ialah al-kashf, kan? Dibukakan kepada kita pengetahuan-pengetahuan, maklumat-maklumat yang mungkin, ya, payah untuk diketahui atau difahami dengan penelitian semata-mata. Bukan bermakna tidak ada penelitian. Atau kita kena faham bahawa kasyaf terhasil bukan sahaja daripada semata-mata macam buk malaikat mai hantar dekat dia kasyaf, tidak. Ya. Dia bergantung kepada amalan. Sebab itu para ulama kata kasyaf fuqaha lebih sahih daripada kasyaf ahli ibadah. Sebab fuqaha, kasyaf mereka terhasil daripada penelitian mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan dalil. Kemudian Allah Ta'ala ilhamkan kepada dia satu pandangan, satu pendapat yang menyebabkan dengan itu, hidayah itu dia boleh mentarjihkan qaul tertentu dan sebagainya. Ya? Berbeza dengan ahli ibadah yang kadang-kadang Tuhan bagi kasyaf itu hanya bentuk peribadi, bukannya hukum hakam syar'i. Kerana
ilhamnya itu bukan dibina atas penelitiannya daripada Quran dan Sunnah, tetapi sebagai ma'unah, bantuan daripada Allah kerana dia orang yang rajin beribadah. Mungkin Allah nak jaga dia daripada godaan syaitan dan sebagainya. Allah hantar ilham, Allah hantar kasyaf kepada dia supaya dia terpelihara daripada terjebak ke dalam dosa. Ya. Jadi kita ilham dan kasyaf ni bergantung kepada amalan kita. Balik pada cerita kita ni, jadi kita kata dengan itu kita tak susah untuk membezakan di antara keadaan Nabi SAW dengan apa yang berlaku kepada Tok Bomoh, tukang nujum, ya, tukang tilik, yang mereka ini ramalan-ramalan mereka, khabar-khabar gaib yang datang kepada mereka ialah perkhabaran yang sifatnya tak masuk akal, tak logik, yang sesuai dengan sifat sumbernya. Apa dia sumber dia? Itulah syaitan. Ya. Sesuai dengan sifat sumbernya, iaitulah syaitan. Kan? Fir'aun ketika mana dia nak memperlekeh Nabi Musa AS. Nabi Musa kata Allah Ta'ala di atas langit. Kan? Dia ejek, dia perli Nabi Musa. Dia kata, ya Haman, ibni li surhan, la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Wahai Haman, buatlah aku bangunan tinggi, aku nak pergi panjat, nak pergi tengok Tuhan Musa. Pasal Musa kata Tuhan di atas langit. Tafsiran ini telah disepakati oleh ulama salaf, dinyatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, dinyatakan oleh Abul Hasan Al-Ash'ari dalam Al-Ibanah. Ya. Tujuan Fir'aun cakap macam tu adalah nak mengejek akidah Nabi Musa AS yang beriman dengan Allah di atas makhluk. Ya. Baik, ketika Fir'aun mengejek Nabi Musa itu dengan nak buat menara, nak buat bangunan tinggi, nak panjat itu, idea tu mai daripada siapa? Mai daripada setan. Setan lah yang bisik ke Fir'aun. Supaya Fir'aun menghina, mengejek akidah umat Islam. Kan? Jadi siapa yang dia ikut perangai Fir'aun, dia ikut akidah Fir'aun, setan pun akan bagi ilham, kan, untuk cakap benda yang sama mengaku macam Fir'aun juga. Kan? Itulah ulama salaf seperti Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab dia Al-Qasidatun Nuniyah. Ini qasidah yang kita kena rajin baca. Ahli Sunnah wal Jamaah ni kena rajin berqasidah. Jangan malas berqasidah. Kita ada banyak qasidah-qasidah yang kita kena baca. Kita ada Manzumah Haiyah, kita ada qasidah Nuniyah Ibn Qayyim, Nuniyah Al-Qahtani. Kita ada banyak qasidah. Orang yang ahli sunnah wal jamaah yang malas berqasidah ni, dia akan kurang ilmu lah. Qasidah ilmiah. Banyak qasidah. Sebab qasidah ni wasilah yang ulama jadikan untuk merumuskan ilmu. Mana melalui qasidah ni kita dapat ilmu yang banyak melalui perkataan yang sedikit. Jadi kita jangan ingat orang sufi yang sesat itu sahaja yang berarti berqasidah, kan? Tapi qasidah kita ni qasidah yang betul lah dari segi tujuannya, matlamatnya, kan? Jadi Ibn Qayyim dalam Al-Qasidatun Nuniyah dia kata, dia namakan golongan yang ingkar Tuhan di langit ni sebagai apa? Al-Fir'auni, Fir'auniyun. Pengikut Fir'aun. Siapa pengikut Fir'aun? Pasal ada akidah sama. Kan, dia pun suka mengejek. Nabi Musa habaq Tuhan di atas, dia pun ingat atas tu langit, tu atas kepala dia nampak tu. Jadi Fir'aun pun sama bodoh, bongok. Dia kata dekat Haman, buatlah bangunan tinggi nak panjat nak pergi tengok Tuhan. Punyalah bodoh. Ada? Punyalah. Maknanya Fir'aun, walaupun zamannya begitu teknologi dari segi architecture, dari segi matematik, tapi ilmu kosmologi dia masih lagi bodoh. Kerana kosmologi ni, tuan-tuan dan puan, ilmu tentang astrofizik ni, kan, dia tak boleh kita bersandar kepada kajian empirik semata-mata.
hantarlah teleskop besar mana pun, dia tidak boleh memberi kita hakikat sebenar. Dia boleh memberi partial truth, partial facts. Tapi kita takkan dapat melihat the whole facts. Sebab alam terlalu luas. Jadi dia ingat alam semesta ni hanya terhad kepada apa yang dia nampak dengan mata kepala dia sahaja. Jadi bila Nabi Musa kata Tuhan di atas langit, langit yang dia tengok tu Tuhan atas tu. Kira maknanya, cuai pergi lepas langit tu nampak Tuhan terus. Punya dah bodoh. Ha? Dia tak tahu kata 7 petala langit, 7 petala bumi ni nisbah kepada Tuhan hanya sebesar biji sawi nisbah kepada kita. Ibnu Abbas kata, mas samawatu sab' wal arduna sab' fi kafir rahman illa ka khardalatin fi kafi ahadikum. Nisbah 7 petala langit, 7 petala bumi dalam genggaman tapak tangan Ar-Rahman seperti biji sawi yang diletak di tapak tangan seseorang kamu. Biji sawi letak tapak tangan kita, betapa besarnya bandingan. Ya? Biji sawi itu adalah seluruh alam, the whole cosmos, the whole universe. Segala galaksi-galaksinya, segala langit-langitnya, semua tu sekali. Kan? Sebesar biji sawi dibanding dengan Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW beritahu semua alam semesta ni duduk di dalam lingkungan Al-Kursi. Al-Kursi. Maknanya alam ni yang kita duduk ni bukan kata alam bumi, galaksi Bima Sakti, Milky Way saja. Semua galaksi-galaksi, langit-langit semua ini, the whole universe, keseluruhannya dilingkungi oleh kursi. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh. Dan kursi itu dibanding dengan arash seperti kahalqatin bi ardi falatin, seperti satu bulatan, ataupun katursin bi ardi falatin, seperti perisai bulat yang diletak di tengah padang pasir yang luas, tanah pelapang, padang yang luas. Bayangkan sebiji bola ataupun sebiji duit shilling ataupun sebiji apa penutup besi, ya, diletakkan di tengah-tengah padang yang luas. Ya. Jadi bulatan bola itu atau penutup bulat itu ialah kursi. Langit, bumi, 7 petala langit itu duduk dalam kursi, dilingkungi oleh kursi itu sahaja. Maksudnya lebih kecil daripada kursi itu. Dan arash besar dengan kursi berkali ganda besar. Dan Allah Ta'ala lebih besar daripada itu. Kita setiap kali sembahyang kita kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Apa makna Allah Maha Besar? Kan? Tak dapat dibayang oleh akal. Tak dapat dicapai oleh akal hakikat Tuhan. Hakikat alam ni pun kita tak nak capai. Kan? Jadi itu kita kena faham. Kan? Kita bila duduk bincang tentang time and space, time space. Kan? Kita duduk bincang tentang universe yang kita duduk ada dalam ni. Tak, bila ahli falsafah bincang tentang tempat tu pada tempat itu ialah alam. Kan? Alam ni sahaja. Pasal kita tak boleh bayang tempat lain daripada alam. Sedangkan lepas daripada alam kita ni, ada lagi alam lain. Alam syurga, alam neraka. Ha? Subhanallah. Ha? Jadi, kita duk bincang dalam kerangka yang sangat sempit. Masa yang kita duk bincang masa ni ialah masa berdasarkan pergerakan matahari dan bulan. Kan? Kerana az-zaman huwa miqdarul harakah. Miqdarul harakah. Jadi pergerakan jisim alam ini, matahari dan bulan.
jirim langit. Itu yang mengukur masa. Misalnya kita kata siang, malam, pagi, petang. Itu ukuran yang terhad, itu yang disebut pada kita. Sedangkan Allah Ta'ala kata dalam hadis daripada Ubay bin Ka'ab, laisa inda rabbikum lailun wala nahar. Nurul arshi min nuri wajhi. Tiada di sisi Tuhan kamu itu malam atau siang. Yang menarangi arasy itu ialah cahaya wajah Allah Ta'ala. Subhanallah. Dalam syurga nanti, syurga ada hari, Isnin, Rabu, Khamis, Jumaat. Dan hari syurga akan tahu hari Jumaat dengan satu cahaya yang muncul di atas mereka. Jadi betul itu hari Jumaat. Hari yang mereka akan bertemu Tuhan Azza wa Jalla. So ketika itu, ketentuan kadar hari diukur dengan yang lain pula. Tidak sama. Kan? Subhanallahil azim. Macam mana kita nak bayang kebesaran Tuhan, tak terbayang. Kita hanya boleh menyebutkan Subhanallahil azim wa bihamdih. Itu saja yang kita boleh sebut. Subhanallahil azim wa bihamdih. Ya. Tak terjangkau di akal. Akal tak boleh mencapai kunhi zat perkara tersebut. Ya. Subhanallahil azim wa bihamdih. Ya. Baik. Apa kita cerita apa tadi? Apa dah. Jadi nak cerita kata selingan tak? Jadi Firaun tu kan punya bodoh kan. Dia tak tahu kan. Atau alam ni lebih luas daripada itu. Kan? Tengoklah cerita apa nama mitos orang Mesir. Dia ingat Tuhan itu macam manusia badan. Bukan macam itu. Itu adalah satu kebodohan yang nyata. Ya? Jadi golongan ahli kalam dia tak boleh. Dia fahaman mereka tu terlalu terhad. Mereka hanya melihat kepada kosmologi, betul dia buat perbandingan dengan akal mereka yang cetek. Ya. Tuan-tuan, Aristotle punya nak kata ya, di antara benda yang orang pelik Aristotle dalam keadaan dia ni orang yang pandai. Ya. Dia buat kesimpulan, dia kata gigi orang perempuan ni kurang daripada orang lelaki. Gigi orang perempuan kurang daripada orang lelaki. Ya. Pasal apa? Pasal bagi Aristotle perempuan ni adalah al-khalqul musyawwah. Jenis wanita ni sebenarnya dia adalah lelaki yang cacat. Maksudnya manusia ni hanyalah lelaki. Sebab tu orang putih dia namakan manusia ni sebagai man. Kan? Mankind. Kan? Pasal bagi mereka yang betul-betul manusia tu lelaki. Kan? Bukannya macam dalam Islam. Jelas dalam Islam Allah Ta'ala sebut. Kan? Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jadi perempuan itu diiktiraf kewujudannya sebagai satu entiti manusia. Bukannya manusia yang cacat macam yang dipahami oleh Aristotle yang tak bercerdik itu. Kan? Itu dalam bab kita kata kajian tentang makhluk pun dia tak betul. Sebab tu Bernard Russell kata tak susah untuk Encik Aristotle nak tahu betul tak betul teori dia. Mintalah Puan Aristotle buka mulut bini dia. Buka mulut dia bilang lagi gigi bini dia. Apa masalah? Tapi punyalah Aristotle ni, dia punya metodologi dia adalah terlalu tidak berpijak pada bumi yang nyata. Terlalu idealism. Kan? Terlalu deductionist. Dia seorang yang terlalu suka buat deduction sahaja. Memandangkan orang perempuan itu adalah lelaki yang tidak sempurna ataupun ciptaan yang cacat, maka mestilah dia kurang daripada orang lelaki. Tapi kalau dia nak habaq perempuan tu kurang tangan, kurang jari, jelas lah tak, orang akan gelak dia kata kurang gigi. Kan? Mungkin lah. Zaman tu. Dan ada juga kajian kata rupanya
jadi kaji punca wanita zaman dia kurang gigi itu adalah kerana tidak cukup zat makanan dan sebagainya. Dan itu dalam falsafah politik Yunani, orang-orang perempuan tidak dianggap sebagai rakyat, citizen. Tapi mereka adalah milik negara. Macam Plato punya fahaman, perempuan, kanak-kanak ni semua adalah milik negara. Mereka bukannya warga negara. Mereka adalah hak benda. Allahul Musta'an. Kalau waktu Syekhul Islam bin Taimiyah kata, kalaulah kajian mereka dalam bab-bab, walaupun ada yang betul, tak nafikan. Kalaulah kajian mereka dalam bab-bab makhluk ni pun ada salah, bayangkanlah kajian mereka tentang Tuhan. Ya? Tentang Tuhan. Makhluk ada depan mata ni pun kaji tak betul lagi. Tiba-tiba kita nak pergi percaya cakap dia bulat-bulat pasal Tuhan. Hanya kerana dia buat kesimpulan, dia kata makhluk ini specialty dia adalah dia berubah, dia bergerak. Dia berubah, dan berubah itu adalah pergerakan, dan setiap yang bergerak itu berubah. Jadi kalau Tuhan itu bergerak, maka Tuhan berubah. Dan Tuhan tidak boleh berubah. Tuhan mestilah sama, tidak ada perubahan. Tuhan tak boleh bergerak. Ada? Kesimpulan apa ini? Kan? Sejak bila benda tu berubah, bergerak jadi berubah? Kan? Bukan semua pergerakan itu perubahan. Memanglah ada sebahagian perubahan, sebahagian pergerakan adalah perubahan. Ba'dul harakah taghayyur wa laysa kullu taghayyurin harakah. Ba'dul harakah taghayyur wa laysa kullu harakah taghayyur. Maksudnya sebahagian harakah sebahagian pergerakan itu adalah perubahan. Kullu taghayyur harakah. Semua perubahan ialah pergerakan, betul. Tetapi bukan semua. Laisa kullu harakatin taghayyur. Bukan semua pergerakan itu perubahan. Ada pergerakan yang tidak memberi implikasi perubahan, berubah. Saya tengah bercakap, lagi saya diam, cakap balik. Adakah itu berubah daripada tidak boleh cakap kepada boleh cakap? No, itu bukannya change of state. Bukannya changes in ability or changes in kita kata perubahan pada kebolehupayaan. Maksudnya dulu kita tidak memiliki, sekarang kita memiliki satu, ya? Tidak, bukan begitu maksudnya. Ya. Dan kalau Tuhan mencipta alam daripada dulu tidak ada kepada ada. Sedangkan Tuhan itu memang dia boleh mencipta alam sejak azali. Adakah bila dia dulu tak cipta alam, adakah dia berubah? Kan? Tidak berubah. Kan? Berubah macam kita dulu tak boleh cakap, dia boleh cakap. Kita dulu tak ada, bila kita ada. Kan? Jadi itu benda-benda yang kita kata. Teori-teori tentang metafizik, masalah wujud apa semua, dibina di atas pahaman-pahaman kosmologi yang kadang-kadang salah. Jadi nak kata, kalaulah teorinya dalam kosmologi, teorinya dalam kajian makhluk pun boleh tersilap dalam bab-bab mungkinat. Terdedah kepada kesilapan yang remeh yang sebenarnya simple. You see? Macam mana kita nak yakin dengan dia yang tak ada petunjuk daripada Al-Quran, tak ada petunjuk daripada wahyu, tak ada mengikut Nabi dan Rasul, hanya bergantung kepada akalnya semata-mata. Sedangkan akal ni sangat terhad. Okay. Reason will be well balanced. Akal ini hanya akan menjadi sempurna, menjadi elok apabila dia mengikut petunjuk wahyu. Kalau tidak, dia akan jadi miring, dia akan jadi cacah merbah, jadi kelang kabut. Pemikiran manusia ni, dia ability dia terhad. Sebab apa? Revelation itu adalah dia punya manual guide.
dia adalah revelation itu sebenarnya adalah jurudi. Jadi kalau kita boleh umpamakan akal, kalau dia berfikir tanpa dikemudi oleh wahyu, seumpama kuda liar yang dilepaskan tanpa penunggang, tanpa penjinak. Kan? Jadi itu apa yang kita kata masalah yang apa nama terbesar yang perlu kita rungkaikan di sini. Setengah orang dia anggap bila Tuhan dah ciptakan akal, kan, persoalan yang sering ditimbulkan, kan, dia berkata mana yang wujud dulu, akal ke reason or revelation? Hakikatnya Allah Ta'ala, kewujudan manusia beriringan dengan revelation. Sebab bila wujud sahaja Adam, Allah Ta'ala kata وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Bila Adam tu celak mata wujud sahaja, Tuhan ajak dia. Tuhan ajak dia. So begitulah akal dan wahyu itu beriringan. Yang dinamakan dalam istilah kalau orang yang mengaji Islamization of knowledge tu dia panggil apa? At-takamul at-tabi'i. Kan? At-takamul at-tabi'i. Dia kesepaduan yang secara tabi'i di antara akal dan wahyu. Nature dia memang dia bersatu. Tak boleh kita nak pisah-pisahkan. Dia adalah benda yang memang dari segi wujudnya dia bersepadu. Dia tak boleh kita nak pisah-pisahkan. Kalau kita pisahkan, dia akan rosak. Macam roh dengan jasad. Kan? Kalau hilang roh, habis badan tak boleh bergerak. Ya? Jadi itu di antara perkara selingan. Ini kita dah sepatutnya benda-benda macam ni kita dah bincang dulu masa kelas akidah apa kelas falsafah kita. Ala kulli hal. Ya. Naam. Balik pada cerita kita ni. Ya. Nak lupa lah cerita pasal setan tadi kan. Quwwatil jinni wasyayatin. Izmalil jinni wa ilmul ghaib. Karena jin tidak mengetahui ilmu ghaib. Walaqad qala Allah Ta'ala وَلَقَدْ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. Nabi Sulaiman mati, tu pegang tongkat, tengok mereka buat masjid Al-Aqsa. Jin tak tahu kata Nabi Sulaiman dah wafat. Mereka buat kerja sampai siap, punya lama. Sampai anak-anak pergi gigit tongkat Nabi Sulaiman, jatuh patah. Baru mereka tahu bahawa Nabi Sulaiman mati, dah wafat punya lama. Allah Ta'ala kata tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaib. Jelaslah kepada jin bahawa kalau mereka tahu benda ghaib, ma labithu fil azabil muhin. Mereka takkan berterusan di seksa begitu rupa. Tengok. Bila Nabi Sulaiman dah wafat, Allah Ta'ala jadikan satu peristiwa yang akan mematahkan ego jin. Supaya mereka sedar bahawa mereka tidak tahu ilmu ghaib. Supaya manusia tahu bahawa jin ni bukanlah ada special ability yang lebih daripada manusia. Cuma dia ada kelainan upaya, bukannya kelebihan upaya. Itu di antara benda kita kena faham. Jin dengan manusia kita ada kelainan upaya, tetapi keupayaan kita dengan mereka sejenis. Sejenis. Sama. Maksudnya apa yang jin boleh buat, kita boleh buat. Kan? Cuma keupayaan untuk buat benda tersebut mungkin berbeza. Katalah terbang. Ada jin yang memang Tuhan cipta daripada kabilah-kabilah jin tertentu yang memang dia boleh terbang macam burung. Burung terbang. Manusia boleh terbang tak? Boleh. Tapi manusia keupayaan dia untuk terbang kena guna alat lah.
Kan? Dia tak ada terbang dengan steri dia kepok tangan, tak boleh. Tapi dia boleh buat alat untuk membolehkan dia terbang. Kan? Dia boleh mengawal alat sehingga alat itu boleh membolehkan dia terbang. Pasal apa? Kalau orang yang turun dengan parachute, dia kena kawal parachute tu. Bukannya lepas itu, kalau dia tak reti kawal parachute, goyang dia. Tak terbang. Hanyut. Kan? Di bawah air. Nak landing, nak apa kapal terbang tu, pilot yang bawa. Dia menerbangkan kapal terbang. Pilot tu yang menerbangkan kapal terbang. Dia juga yang mendarat kapal terbang itu. Jadi dia lah bawa dia terbang. Tapi dia terbang tu guna alat. Jadi dia kelainan upaya, bukannya kelebihan upaya. Jadi kan? Apa nama, jin boleh merasuk, memuka manusia. Manusia boleh pukar manusia lain tak? Boleh tak dia menghasut dan merasuk manusia lain? Boleh. Kan? Dia boleh buat. Kan? Itu nanti kita datang. Kalaulah manusia boleh menghasut, boleh kontrol, boleh pukar manusia dengan teknik-teknik tertentu, mengawal minda manusia itu, macam juga jin, cuma cara beza. Jin mungkin dengan dia masuk ke dalam badan manusia dan sebagainya. Ya. Kelainan upaya, bukannya kelebihan upaya. Ada. وَمَا لِلشَّيْطَانِ وَخَبَرِ السَّمَاءِ وَهِيَ مَحْفُوظَةٌ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. Macam mana syaitan nak dapat khabar langit sedangkan khabaran langit itu telah dijaga daripada sebarang syaitan yang akan direjam. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ. Bukanlah Quran itu turun oleh syaitan, bukannya wahyu syaitan macam untuk bomo menurun. Dan tidak patut bagi mereka dan tidak mampu untuk syaitan buat macam Nabi dapat wahyu itu. Sesungguhnya mereka daripada mendengar perkhabaran langit itu telah terpisah. Sebab itu jin datang cari. Karena sebelum datangnya turunnya wahyu Nabi Muhammad SAW, penjagaan langit tidak begitu rapi. Ya. Dan mereka mudah mencuri dengar apa-apa wahyu Tuhan kepada malaikat atau apa-apa yang malaikat sembang di langit. Jadi sebab itulah Tok Nujum, Tok Bomo, Tok Dukun sebelum nubuah Nabi kita Muhammad SAW, perkhabaran mereka, ramalan mereka boleh dikatakan 80%, 90% tepat. Ya. Tetapi tiba-tiba satu hari tak sebenar-benar mereka nak pergi, mereka duduk panjat badan kawan mereka. Nak cerita pasal, nak katakan tingginya jin. Menara tinggi mungkin tak ada lah. Tapi jin memang ada dalam hadis. Ya, jin ni masa dia nak curi dengar perkhabaran langit, yarkubu ba'du ba'da. Kan dalam hadis yang kita belajar dalam kitab Tauhid, kita belajar kan? Kan? Macam mana? Jin tu dia panjat belakang kawan dia. Sampai langit, tinggi berapa puluh kilometer nak pun tak tahu. Kan? Tapi keupayaan jin Tuhan bagi. Yang tu ada dalam hadis. Kan? Jin tu dia mencuri dengar perkara langit, dia panjat badan kawan dia. Macam kita main telefon kak, kita beratok kan? Tak, dia panjat. Itu ada lah. Tapi menara Fir'aun saya tak tahu. Tapi yang kita tahu dalam hadis, Sufyan buat cara jin itu nak curi perkara, dia panjat belakang. Sampai langit dunia je pun. Kan? Dengar apa yang di langit dunia. Betul Allah kata walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sampai langit dunia. Langit dunia itu yang ada bintang itu, yang merejam tapi jauh lah kan bintang apa kan. Sebab itu Allah kata kami jadikan
bintang itu sebagai hiasan bagi langit yang dekat sebab kita nampak cahaya dia, dan dia adalah rejaman bagi syaitan. Bila syaitan sampai atas itu, dia kena panah. Kan? Masa dia kena panah itu, dia mesti kena panah. Kawan nak naik atas sekali tu, dia akan kena panah. Dia confirm kena. Cuma masa dia nak kena panah itu, nak terbakar itu, dia beritahu kat kawan bawah dia. Jadi tuan-tuan, bayangkan kita main telefon karat. Jin macam tu lah biji dia dengan Tok Bomo. Kita beratak 10 orang pun, dah cerita lain di belakang. Betul tak? 10 orang beratak main telefon karat, bukannya berjauh pun 10 orang. Kawan bisik di belakang benda lain, sekali sampai depan benda lain. Baru 10 orang. Weh, jin ni berapa ramai tak? Dia dah panjat nak cari khabar langit. Kan? Jadi agak-agak kawan hak bawah sekali hak yang nak pergi habak Tok Bomo. Bawah hari. Kan? Dia ni hak nak pergi jumpa Tok Bomo, nak pergi habak. Kan? Apa hak kawan hak atas sekali tu hak kena panah kau. Habak. Agak-agak berapa darjah dia pusing cerita. Kan? Lebih daripada 360. Kan? Kalau ada pusingan lebih 360, lebih. Tapi dia ada pusingan 360. Kan? Dia putar sampai banyak kali. Kan? Habis cerita daripada benda lain jadi benda lain. Adalah betul sekali dua Tok Bomo. Kan? Fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. 100 kali bohong. Tapi manusia dia percaya sekali betul. Dulu dia habaq. Bila dulu tu? Dulu. Masa moyang aku hak yang zaman Jepun pergi jumpa dia. Tu dia. Tu dia cerita tu. Kan? Sekali tu lah dia betul. Lepas tu duk pergi jumpa tiap-tiap tahun. Kan? Padahal lepas tu kawan tu bohongnya banyak. Subhanallahil azim. Jadi itulah kita nak cerita kata jin ni dia tak tahu benda gaib. Jadi kalau kita nak kata keadaan Nabi Muhammad SAW itu menurun, kita tahu Tok Bomo menurun macam mana. Tak sama, Tok Bomo menurun kena buh kemian, kena buh itu ini apa semua. Dia punya alat-alat dia, kan, kena ada hidangan-hidangan, jamu-jamu dia untuk dia panggil jin. Adakah Nabi Muhammad SAW, ya, apa nama Nabi Muhammad SAW ada buat benda-benda macam Bomo buat? Tak ada. Yang dia tuduh Nabi Muhammad, dia kata Nabi Muhammad ni kahin. Kahin tu Bomo lah. Tok Nujum, Tok Dukun, tukang tilik. Tak, kahin kita tahu. Kan? Bukannya Nabi Muhammad ada puja ke apa dulu sebelum dia datang wahyu. Tak ada. Lepas tu keadaan berbeza. Kan? Tok Bomo masa dia menurun tu suara dia bertukar apa. Betul, ayat dia mengapu, mengarut. Kan? Dia beza. Jadi kekuatan yang datang kepada Nabi Muhammad SAW ni confirm dah dia kekuatan luaran. Dan apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW adalah reaksi tindak balas kepada entiti yang datang kepadanya. Yang entiti ini sifatnya ialah sangat berilmu, sangat kuat, ya, sehingga bergegak tubuh badan Nabi SAW ni. Kita kata bergegak lah, macam peluh, pecah peluh, kan, sampai berbunyi-bunyi, kan, sampai jadi berat, badan Nabi jadi berat, kan. Macam orang mengantuk, macam kalau kita kata kalau kita kena angin, angin main, kan kita macam dia lali tu, kan, angin yang kuat, kan, nak buka mata pun tak boleh, kan. Jadi kekuatan yang datang Nabi sangat kuat. Tetapi dia benda yang kekuatan entiti yang baik, yang maksum daripada kesalahan. Kerana kita tahu lepas dia hilang, lepas benda tu balik jumpa Nabi akan cakap benda-benda yang sangat bermanfaat, sangat berfaedah, hikmah, benar, perkara-perkara perkhabaran ghaib yang benar, yang jitu, yang tepat, yang konkret, yang betul. Ya. Berbeza
dengan Tok Bomo ataupun tukang ramal yang ditanya oleh jin. Ya. Baik. Jadi masa pun dah menghampiri waktu. Kita bercukupan sekadar itu dulu insya-Allah taala. Jadi poin dia ialah nak bagi tahu kata keadaan yang jadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memberikan kita satu lagi dalil dan bukti yang kukuh bahawa Al-Quran bukan rekaan dalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi ia bersumber daripada luaran dan sumber yang datang kepada Nabi bagi Al-Quran itu adalah satu entiti yang bukan daripada manusia dan bukan daripada jin. Dan ada sifat-sifatnya yang kita boleh istinbat berdasarkan keadaan wahyu itu datang. Sifat ini nanti bila kita bandingkan, kita buat kesimpulan, konklusinya kita akan dapatlah dia adalah malaikat. Itu maksud penghujahan ini. Baik. Ada apa nama? Bumi arasy bentuk cincin dicampak daripada emas. Bumi dan arasy macam bentuk cincin tu anda tak dengar. Ada hadis kat mana tu? Allahu a'lam. Qarin seseorang, qarin orang lain. Wallahu a'lam. Qarin yang melazimi diri kita, qarin kita. Qarin itu yang membisikkan apa-apa benda yang tak elok kepada kita. Bukan macam saka itu belah. Qarin saka tu lain. Qarin yang duduk dalam lamah di syaitan itu memang Allah Taala letak di situ. Kan? Adapun apa nama jin belaan saka itu kata lain, itu sihir, itu syirik. طيب. Jika tidak ada soalan lain, kita naktafi bihadzal qadar. Qultu lakum ma sami'tum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.